بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم رب يسر ولا تعسر بالتمم بالخير أما Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Hari ini bersama dengan 28 Syawal 1445 Hijrah, hari Selasa, kita menyambung kuliah fikih zikir pagi petang. Alhamdulillah, sudah beberapa siri dan insya-Allah hari ini kita akan masuk doa memohon perlindungan dari kejahatan diri, kejahatan syaitan dan dari mendorong orang Islam melakukan kejahatan. Okay, sebelum itu kita tahu zikir pagi petang dimulakan dengan ta'awuz ataupun isti'azah. Okay, sesungguhnya setiap kali kita isti'azah, setiap kali kita basmalah, okay, isti'azah dengan basmalah dia macam duit shilling. Duit shilling ada kepala, ada ekor, betul? Ada tak duit shilling ada kepala je, ekor tak ada? Tak ada. So dia bergandingan sebab dia adalah doa perlindungan. Okey, kalau kita ikutkan macam dia adalah satu mukadimah, satu permulaan. Okey, subhanallah, kita ni diciptakan lemah. So jangan perasan, jangan riak, jangan ujuk dengan amalan yang kita dah buat. Kak ni nampak sihat kuat. Inilah doa yang Kak baca ni. Okey, tetap jangan kita bersandarkan pada amalan kita, tetap kita kena sandarkan kepada Allah Al-Qawi. Hari ini saya nak tanya, betapa kuat pun seseorang itu, boleh tak dia halang rambut dia daripada gugur? Saya nak tanya ni. Sado bukan main badan dia, kuat macam mana pun, boleh tak dia halang rambut dia daripada gugur, daripada kepala dia sendiri? Itu menunjukkan apa tu? Sungguh kita ni lemah sangat. Okey, Allahu Akbar. Semalam belajar nama Allah As-Sittir. Memang Allah yang tutup keaiban, kelemahan, kekurangan, keburukan, kejahatan, kecacatan, kelemahan kita. Allahu Akbar. Siapa kita? Surah An-Nisa ayat 28. Kalau kita tengok dekat ayat ni, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Ayat Al-Quran adalah kalamullah. Allah adalah pencipta kita, Rabbil Alamin, pencipta alam semesta ini. Allah nak memberikan keringanan kepadamu. Sebab apa? Sebab apa Allah nak jadikan semuanya ringan untuk kita? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa? Sebab sungguh Allah kata apa? Manusia ini dijadikan lemah kita ni. Kuatlah macam mana kita akan sampai ke satu fasa, satu titik bahawa kita ini sangat-sangat lemah. Allahu Akbar. Dan lemah kita, okay, Allah Akbar, maka kita bersandar kepada Allah Al-Qawi.
Okay, subhanallah. Jadinya memang kita ini serba lemah, serba tak berdaya. Okay, maka bergantunglah. Sebab tu kita sangat memerlukan Allah. Okay. So kita isti'azah. Sebab tu sikit pagi petang pun dimulakan dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okay, aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan atau syaitan yang terkutuk. Ada guna senjata kat sini? Tak ada. Hanya dengan lafaz, hanya dengan kata-kata, hanya dengan sebutan sudah boleh menjadi senjata untuk kita orang-orang yang beriman. Syaratnya beriman. Apa maksud beriman? Yakin, walaupun sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh mata kita. So, rukun iman yang pertama ialah beriman kepada Allah. Yakin kita Allah sebagai pelindung kita. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Sebenarnya tipu daya syaitan itu lemah. Dan kerana kita memang juga makhluk yang lemah, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, surah Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Seandainya kalian sedang diganggu oleh syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita ni selalunya lupa. Lagi banyak nak makan nasi. Betul? Sebab dalam bahasa Arab lupa tu apa? Nasi. Dalam bahasa Arab nasi tu lupa. Sebab tu al-insan pelupa. Sebab tu manusia tu pelupa. Tapi bahasa Melayu nasi tu nasi lah kita makan. So banyak saya makan nasi. Bukan makan semut sebenarnya. Okey, tak adalah gurau je. Subhanallah, sungguh kita lemah. Tapi kalau kita lupa apa kesannya? Kalau kat dunia nasi lupa Allah je. Cuba buka surah Al-Hasyr 59 ayat 19. Surah ke-59 ayat 19. Kalau kita lupa. Tengok ayat 18 dulu lah. Ni masa la'allakum tattaqun kita ada bincangkan ayat ni sebenarnya. Kan? Ingat tak ayat ni? Ittaqullah 2 kali dalam satu ayat. Nanti boleh buat ulang kaji lah. Bukan bila lah tu ya. Kalau namanya tengok rakaman memang tak lah. Okey. Ayat 18, seruan untuk orang-orang beriman. Okey. Bulan Ramadan itu kita ada buat siri la'allakum tattaqun. Nanti boleh tengok Okey, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Itu maksud takwa. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan dari amal-amalnya untuk hari esok. Gadin. Kita kalau dulu kecil-kecil belajar niat puasa macam mana? Nawaitu sauma gadin. Gadin tu apa? Esok. Ni nampak ni. Li gadin. Ni. Esok. Bahasa Arab. Esok. Allah Akbar. Oh, saya tak tekan. Okay, ni. Esok. Esok tu dalam ayat ni bermaksud hari akhirat. Okay. Kita lupa, okay. Allah perintahkan dekat ayat ni apa untuk orang beriman? Bersiap sedia dengan bekalan amal-amalan untuk hari esok, hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, double. Kali kedua ulang lagi. Ittaqullah, wattaqullah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Al-Khabir. Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. So Allah Al-Alim maha mengetahui. Bawah nama Allah Al-Alim ada Al-Khabir yang pengetahuan Allah itu maha mendalam. Meliputi. Luas. Allah Akbar. Bima ta'malun. Apa yang kamu kerjakan. Sebenarnya saya nak tunjuk ayat ni. Ayat 19 ni. Kita ni lemah. Dah lah lemah. Selalu leka. Lepas tu selalu terlupa. So kenapa Allah perintahkan 2 kali ittaqullah dalam ayat 18 tadi? Wala takunu kallazina nasullah. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah. So ittaqullah, takutlah kepada Allah dengan apa? Dengan menjaga perintah-perintah Allah sama ada bentuk perintah ataupun larangan. So kalau lupa perintah dan larangan Allah, terutamanya di dalam Al-Quran, okey, ada berapa ya ayyuhallazina amanu? Ada 89. Siapa belum dapatkan indeks ni boleh dapatkan daripada admin Uzara.
Okay, 89 ayat-ayat seruan untuk khusus orang-orang yang beriman. Pasti ada perintah dan larangannya untuk kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka kalau kita sangat menjaga perintah dan larangan Allah, dah tak mungkin kita jaga larangan dan perintah Allah kalau kita tak tadabbur, tak faham apa yang Allah perintahkan. So, dalam ayat ni Allah kata apa? Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah. Lalu fa'ansahum anfusahum. Lalu Allah menjadikan mereka melupakan amal-amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka. Itu yang paling kita takut. Kalau kita lalai, lupakan Allah, maka Allah boleh buat kita lupakan untuk mentaati perintah Allah. Lupa untuk siapkan bekalan amalan untuk hari esok, hari akhirat. Mereka itulah orang-orang yang fasik, derhaka. So kita minta tolong dengan Allah, bantulah kita untuk istiqamah zikir pagi petang. Sebab di dalamnya terlalu banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai perlindungan. Ingat, kita ni lemah. Okay? Kalau malas nak baca zikir pagi petang, okay? Kena ingat apa? Surah An-Nisa ayat 28. Aku ni lemah. Lepas tu, antara yang paling kita lemah, godaan syaitan tu sendiri. Betul? Jangan nak salahkan syaitan. Bulan puasa tu syaitan dah kena ikat dah. Sebenarnya kita sendiri lemah dengan nafsu kita sendiri. Boleh kita bunuh nafsu kita? Kalau bunuh nafsu maknanya apa tu? Bunuh diri sendiri. Bunuh diri nama dia. Okay? Allah Akbar. Sungguh aku ni lemah. Tolonglah ya Allah. Tolonglah. Okay? Aku nak istiqamah ni. Okay? Minta tolong sungguh-sungguh. Sebab apa kita nak zikir pagi petang? Solat lepas solat, zikir lepas solat, lepas tu zikir pagi. Kan? Non-stop. Masuk waktu duha, solat duha. Memang dah didesainkan. Agama kita, agama Islam adalah agama yang lengkap. Okay? Agama yang syumul. Dari kita celik mata bangun pagi sampailah kita nak pejam mata tidur waktu malam, semuanya telah diatur, telah disusun. Okey, supaya kita ikut aturan-aturan yang mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang harus. Okey, semua kita nak amalkan supaya apa? Supaya hidup kita tenteram, supaya hidup kita tenang. Okey, subhanallah. So kalau berlandaskan agama, insya-Allah hidup kita tenang. Alright. Okey. So, hari ni kita akan masuk kepada zikir. Okey, buku zikir, buku poket Ghulam Ad-Da'wah, buka surat 21. Hari ni kita masuk doa dan zikir yang ke-8. Okay. Dibaca sekali pagi, sekali petang. Okay, tajuknya ialah antara doa perlindungan lah. Okay, doa memohon perlindungan dari kejahatan diri. Kejahatan diri sendiri. Kejahatan syaitan. Dan dari mendorong orang Islam lain melakukan kejahatan. Masya Allah. Kita kalau tak belajar hadis, kita tak belajar doa daripada hadis Rasulullah. Kalau kita tak belajar zikir pagi petang, kita tak amal doa ni, rugi tak? Rugi sangat-sangat. Siapa yang rugi? Kita sendiri yang rugi. Bayangkan betapa lengkapnya set, orang kata apa, package zikir pagi petang yang telah disusun, yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk kita selamat dunia dan akhirat. Allah Akbar. Okey. Kita baca Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa ant a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Yang bermaksud,
Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan dan bala tenteranya, godaan untuk berbuat syirik kepada Allah, dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atau keburukan terhadap diriku atau menyeritnya kepada seorang Muslim. Faedah daripada kita membaca doa ini ialah doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada siapakah sahabat baginda yang paling dicintai? Sayyidina Abu Bakar. Jemput masuk. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Okay. Duduk depan pun boleh. Aisyah kan? Aisyah ke? Kan? Okay. Fiza tak tahu Fiza? Cikgu Fiza. Anak murid dia datang. Anak murid dia datang. Ya, Alhamdulillah. Muka surat 21. Ini muka surat 21. Baru je mula. 21. Okay, kalau yang zikir petang muka surat 45 tapi kita bincangkan sekali. Kalau petang muka surat 45. Kita yang ini tak ada beza, pagi petang sama je, tak ada perubahan nafas Okay dah? Alhamdulillah. Doa memohon perlindungan dari kejahatan diri, kejahatan syaitan dan dari mendorong orang Islam melakukan kejahatan. Faedahnya ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan Rasulullah SAW, okay? Dan doa ini diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah. Kalau di kalangan lelaki, kalau di kalangan perempuan, anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Okay? Allah Akbar. Apa yang diberitahu oleh Rasulullah kepada Abu Bakar? Bacalah doa ini pada 3 waktu. Bila? Pagi. Lagi? Petang. Lagi sekali bila? Sebelum tidur. Doa-doa, zikir-zikir sebelum tidur banyak tak? Banyak, sebab tu saya rasa macam tak mungkin kalau orang tu kata, dah lah akak ni susah nak tidur. Cuba dia baca daripada awal sampai hujung. Confirm tidur. Setuju tak? Kitab ataupun orang kata apa buku lah yang confirm kalau baca nak ngantuk tidur. Kitab apa? Kitab Al-Quran kan? Sebab tu kalau boleh celik mata tengok Al-Quran, nak tidur pun tengok. So bagi siapa yang ada penyakit tak boleh tidur, okay, cuba suruh dia buka perisai Muslim. Okay, tak ngantuk saya tak tahulah. Betul tak ni? Betul kan? Okay, nombor 28 kan? Punyalah banyak. Kadang-kadang tak sempat. Bos malam kita sebut doa yang tak ada ni kan? Itulah. Padahal tak pernah jumpa doa ni. Sebab belum sampai doa ni memang dah belayar. Okay? Dan kalau betul amal ni, insyaAllah boleh tidur. Okay? InsyaAllah. Bermula daripada 3 kul. Dah lah baca 3 kul, lepas tu kena buat apa? Kena tiup, kena usap. Banyak kerja kita sebelum tidur. Okay? Memang sempat nak ngantuk, sempatnya risau. Okay? Sebab siapa wanita dan menopause ni, okay, antara dia punya gejala menopause ialah susah tidur. Kadang mata pejam tapi dengar lagi lah, itulah inilah kan. Malam tu tak tidur. Baca doa. Baca ikut sunnah Nabi sebelum tidur. Okay. So ada antaranya ialah doa yang sama ni. Nampak tu? Okay. So bila nak baca zikir ni,
Nabi mengajarkan pada Sayyidina Abu Bakar. Bayangkan sahabat yang paling dicintai. Adakah Nabi akan mengajarkan amalan yang biasa-biasa? Kalau kepada sahabat yang paling dicintai, mestilah amalan yang grand. Kan? Okey? Subhanallah. Jadi baca bila? Pagi, petang dan sebelum tidur. Okey? Allahu Akbar. Okey. Pertamanya apa yang kita belajar daripada doa ni? Ada juga dalam kitab Riyadhus Shalihin Pertamanya Rasulullah tengah mengajarkan kita sekali lagi iaitu etika ataupun adab berdoa. Sebab tu hari ni, apa makna doa? Permohonan, betul? Kalau nak mohon dekat manusia pun bukan main kita beretika, bukan main kita beradab. Kita kadang-kadang anak cucu kita nak minta sesuatu kat kita kan? Kita boleh faham dia nak sesuatu sebab apa? Tiba-tiba dia kata apa? Buat kita lah yang paling baik dalam dunia ni. Tiba-tiba dia puji kita. Maknanya apa tu? Maknanya apa? Adalah tu dia nak tu kan? Lagi berbakul-bakul dia puji kita maknanya apa tu? Lagi banyak, lagi mahal lah yang dia nak tu. Betul? Itu minta kat manusia. Ini kan nak minta dekat Allah. Jadi etikanya macam kita belajar dalam Fatihah kan. Nombor 1 nak minta apa-apa. Puji dulu Allah. Jadi kebanyakan doa-doa yang diajar oleh Rasulullah memang etikanya bukan straight to the point dengan hajat kita tu. Tetapi puja dulu kepada Allah. So kalau doa maksudnya memohon kepada Allah. Jadi kita mulakan dulu dengan puji-pujian kepada Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Ingat kalau kepada manusia pun kita berbunga-bunga nak minta sesuatu. Apatah lagi nak minta dengan Allah. Cuba nak pinjam duit dengan orang. Ada ke tegur dia jumpa dia cakap nak pinjam duit sekarang? Cakap macam tu ke? Kalau lah kita orang cakap macam tu, kita bagi tak? Anak kita pun tentu kita bagi. Kan? Allahu Akbar. Okay, kita tengok macam bagaimana Rasulullah mengajar kita. Kita kalau nak puji Allah tu, kalau kita dah belajar ni, apa yang kita nak puji Allah selalunya? Apa kita nak puji Allah? Kebesaran Allah, kan? Ciptaan-ciptaannya, keagungannya, lagi kekuasaannya, keluasan ilmunya. Selalu kita puji Allah. So kita tengok dalam doa ni. Okay, yang pertama, ada 3 bentuk pujian dan pujaan dan sanjungan kepada Allah dalam doa ni. Dimulakan dengan Allahumma, iaitu ya Allah. Kita menyeru dengan lafzul jalalah. Okay, nama Allah yang teragung. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Apa maksud alim? Apa maksud asma'ul husna al-alim? Allah yang maha mengetahui. Okay, pengetahuan Allah, tengok cara Rasulullah ajar kita. Pengetahuan Allah meliputi yang ghaib, yang kita tak nampak, dan yang wasyahadah, yang boleh disaksikan, yang nyata, yang depan mata, yang boleh nampak. Jadi, pengetahuan Allah, Allah Al-Alim ini, pengetahuan Allah ini sangat-sangat luas, sangat mendalam, sangat meliputi. Sehingga Allah tahu tak apa yang berlaku di masa lampau. Sebab tu kita baca, kalau hari Khamis, kita tadabbur kisah kaum-kaum terdahulu kan? Kaum Samud, kaum Ad. Kalau hari Jumaat kita baca surah Al-Kahfi. Macam mana kita tahu surah Al-Kahfi? Macam mana kita tahu kisah pemuda-pemuda Kahfi? Sedangkan kisah pemuda Kahfi itu berlaku zaman Nabi Muhammad? Bukan. Dia tak berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW. Macam mana kita boleh tahu? Siapa yang ceritakan pada kita? Sebab Allah Al-Alim. Allah yang mengetahui masa lampau. Apa yang berlaku di masa lampau. Apa yang berlaku sekarang. Apa yang berlaku di masa akan datang. Kita, pengetahuan kita tak kat mana? Sekarang ni tahu tak? Okey, saya nak tanya, apa ada dalam beg saya ni sekarang ni? Siapa tahu? Jadi saya tanya sekarang ni. Ya sekarang pun kita tak tahu, jangan sebutlah benda yang akan datang. Sejam akan datang tahu apa nak jadi? Apa nak berlaku 5 tahun akan datang tahu? Allahu Akbar.
Pengetahuan kita sangat-sangat terbatas. Sangat-sangat terbatas. Subhanallah, Allah Akbar. Jadinya kalau kita pun dengan pasangan kita boleh tanya kan, saya dah umur 50 ni, kau sayang lagi tak kat saya? Contoh kan. Dia boleh cakap sayang, boleh je. Tulisan je. Kat hati dia kita tahu tak? Tak. Kita tak tahu apa dalam hati orang. Jadi benda yang ghaib lagi kita tak tahu. Sungguh? Sungguh kan? Subhanallah. Memanglah tak boleh sangka buruk kan. Tapi sesungguhnya kita memang tak ada pengetahuan tu. Jadi kita puji Allah dulu. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Kita tak tahu apa berlaku besok. Kita tak tahu apa berlaku malam nanti. Semua kita tak tahu. So kita puji siapa ni? Puji Allah Al-Alim, iaitu Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Itu yang pertama. Kedua, Rasulullah mengajar kita untuk memuji, memuja, mengagungkan Allah dengan kalimah Fatiras samawati wal ard. Jadinya, next, lepas kita puji ilmu Allah, next Rasulullah mengajar kita puji apa? Puji kekuatan Allah. Macam mana kita nak rasa hebatnya kekuatan Allah itu? Ialah melalui ciptaannya. Apakah ciptaan Allah yang terbesar? Langit. Siapa hari ni boleh declare dia dah sampai hujung langit? Pernah dengar orang mengaku dia dah sampai hujung langit, sempadan langit dah? Dah pernah jumpa dah? Pernah dengar dah? Tak ada. So betapa hebatnya kekuatan Allah ialah Rasulullah mengajar kita melalui penciptaannya. Melalui ciptaannya iaitu langit dan bumi. Fatiras samawati wal ard. Kehebatan Fatir. Ada surah Fatir tak dalam Al-Quran? Ada. Pencipta. Jadi Allah Al-Fatir ini ialah mencipta tanpa perlukan sebarang contoh. Kita kalau belajar jahit, baru nak belajar jahit, ada apa? Ada pelan. Betul? Orang sekarang, asalkan dia pandai jahit, dia boleh pelan buat tudung lah kat internet, kat Shopee tu apa yang tak jual. Pelan baju lah, pelan tudung lah, segala pelan lah. Maksudnya ada contoh. Jadi Allah Al-Fatir boleh mencipta sesuatu tanpa perlukan even model ke contoh dan sebagainya. Tak perlu. Allah mencipta dari tiada kepada ada kun fayakun. Subhanallah. So hari ni manusia, dia boleh kata sayalah founder, sayalah the creator, sayalah pencipta, sayalah penemu, sayalah itu, sayalah ini. Tapi dia bukan pencipta yang hakiki. Kalau dia kata meja ni saya yang cipta, kayu tu daripada mana? Dia buat meja tu pakai paku tu, besi tu daripada mana? Betul? Kita boleh kagum dengan ciptaan manusia. Hebat tau mesin sekarang. Kau ada. Dia boleh basuh keluar dah garing dah. Setakat ni belum ada kan? Dryer dengan washing machine. Masih dua mesin yang berbeza, betul? Katalah orang ni cipta bukan sekadar keluar dah kering. Dah lipat. Kagum tak? Siap gosok, siap lipat satu mesin. Hebat betul lah engineer tu. Tapi kita puji mesin tu, kita puji engineer yang buat mesin tu, tapi kadang-kadang kita lupa kehebatan pencipta manusia tu, engineer tu. Itulah dia Fatiras samawati wal ard. Jadinya Rasulullah mengajar kita memuji kekuatan, kehebatan, kekuasaan Allah melalui apa? Macam mana kita nak rasa hebatnya Allah tu? Sebab itulah dalam surah Al-Mulk Allah perintahkan berkali-kali tengok langit. Langit tu besar dah tentu di atas kita. Kalau atas kita mesti ada lagi besar. Betul? Kenapa tengok langit? Supaya kita betul-betul rasa kehebatan. Macam mana boleh turun hujan? Macam mana? Biar kalau budak tu bertanya, macam mana hujan boleh turun, Mak? Tu budak tu bijak tu. Dia dah boleh nampak dah macam mana tu. Dia tengok awan tu macam kapas je, macam cotton je. Kan? Macam mana boleh turun hujan? Subhanallah. Tak lah nak. Mak pun tak tahu nak jawab. Allahu Akbar.
Sebab tu tak ada istilah terlambat ni. Tadabbur Al-Quran. Semua ada dalam Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Okey. Subhanallah. Yang kedua, Rasulullah mengajar kita untuk memuji Allah, memuji kekuatan Allah melalui ciptaannya. Okay? So, kita dengan langit mana besar? Kalau kita zoom kan, dulu siapa selalu kat Darat dia pernah tengok video yang saya pernah buka kan. Okay? Kalau zoom, kita baring ni zoom sampai ke atas tu. Kalau di kapal terbang pun dah tak nampak dah kita. Betul? Okay? So, ciptaan Allah yang besar itu langit dan bumi, dan di antaranya semuanya siapa penciptanya? Allah. Okay? Allah Akbar. Okay, manusia kita ni cuma renung, tiru, lepas tu modify. Hakikat kita bukan fatir. Kita bukan pencipta yang hakiki. Kalau robot hebat macam mana pun, robot tu kena cas tak? Robot kena cas tak? Dia kena cas. So hebat lagi manusia kan? Hebat AI sekalipun, siapa yang cipta AI tu? Kan? Subhanallah, Allah Akbar. Okay? Allahu Rabbi. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah mengajar kita puji siapa? Rabb. Apa maksud Rabb? Pencipta, pemilik, pengatur. Tiga ni paling kurang ni. Maksudnya kena ingat sampai bila-bila. Apa maksud Rabb? Pencipta, pemilik, pengatur. Kita ni habis-habis hebat, siapa kita ni? Habis-habis hebat lah kita ni. Habis-habis hebat. Pemilik je kita ni. Itu pun bukan kita yang cipta kereta kita tu. Pemilik je rumah tu. Bukan kita pun yang buat rumah tu. Betul? Mengaku lagi. Tu rumah kita, tu kereta kita. Kan? Tapi hakikatnya Rabb, pencipta, pemilik, pengatur. Subhanallah, Allah Akbar. Siapakah Rabb? Pencipta segala sesuatu. Siapakah Rabb? Pemilik segala sesuatu. Siapakah Rabb? Pengatur segala sesuatu. Nampak? Bila Allah yang mencipta langit tadi, Fatiras samawati wal ard, dan segala isinya di antara langit dan bumi ni, okay? Kemudian Rasulullah memuji Rabb. Okay? Dia yang mengaturkan. Dia yang cipta, dia yang mengatur, okay? Dia pemilik dan dia mengatur. So, Rabb kulli syai'in wa malikah. Kulli syai' tu maksudnya apa? Segala sesuatu. Okay, Rabb kulli syai', pencipta, pemilik, pengatur segala sesuatu, wa malikah, dan raja, iaitu penguasa. Allah Akbar. Dengan raja dekat dunia, bukan main lagi. Ampun Tuanku, Duli yang maha mulia. Lagi? Sembah patik harap diampun. Itu raja manusia. Kenapa dengan Allah, raja segala raja, kita tak macam tu? Kalau nak pergi istana, nak pergi high tea kat istana, dapat jemputan minum petang, katakan yang tak berapa jam tu je pun. Berapa lama kita bersiap? Sebulan akan datang dapatkan jemputan. Dalam sebulan tu lah kita dah fikir nak pakai baju apa, betul? Protokolnya, subhanallah, Allah Akbar. Raja segala raja, terutamanya Malik Yaumiddin. Wa malikah Malik Yaumiddin. Kita diingatkan paling kurang 17 kali sehari. Siapa yang akan menjadi raja pada Yaumiddin? Di dunia ada terlalu banyak raja. Dan ramai boleh mengaku dia raja kepada sebuah negara ke, sebuah pemerintahan ke. Tetapi di akhirat nanti, siapakah raja? Allah sahaja. Okay? Allah Akbar. Kalau Raja Johor, Sultan Johor, dia dekat Johor je, dekat Malaysia je. Boleh tak jadi raja kat Indon? Boleh tak? Tak boleh. Kan? Jadi, saya seru diri saya dan kita semua, ketika kita memuji Allah dalam zikir ni, tolong penuh perasaan. Kalau dekat raja, kalau agung jemput kita, bukan main kita puji dia, kenapa kita tak boleh puji Allah sesungguh-sungguhnya? Okay? Allahumma alimal ghaibi wa syahadah, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai'in wa malikah. Kenapa kita baca juga doa ni sebelum tidur? Kita tahu ke kita akan bangun besok pagi?
Kita tahu tak? Confirm ke kita bangun besok pagi? Kita tak ada ilmu ghaib tu. Kita tak tahu apa berlaku besok. Sebab tu kita cakap, nak tidur ni, kita kata, Ya Allah, Engkau tahu apa aku buat siang tadi. Kau tahu. Kau jangan tahu besok aku bangun ke tidak. Kan? Kenapa kita baca sebelum doa ni juga sebelum tidur? Dan kita tak tahu kita bangun ke tidak besok. Okey. Allahu Akbar. Subhanallah. Rabba kulli syai wa malikah. Diikuti dengan apa? Setelah 3 bentuk pujian, pengagungan kepada Allah, maka selanjutnya ialah kita syahadah. Kita berikrar. Apa yang kita ikrarkan? Asyhadu an la ilaha illa ant. Aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Kita mengakui Allah, keluasan ilmu Allah, kekuasaan Allah dalam penciptaan, kehebatan kekuasaan Allah, keagungan Allah dalam kepemilikan. Okey? Dia adalah Raja. Allahu Akbar. Barulah datangnya. Ini tadi tu kita samakan dengan yang kelas yang lepas. La ilaha illa anta, itulah bentuk tahlil, bentuk tauhid, iaitu kita takkan lepas daripada keyakinan bahawa kita ni diciptakan adalah untuk mentauhidkan. Okay. Baru datang doa, baru datang permohonan setelah kita puji dan puji Allah. Apakah permohonan dan doa ini? A'udzu, aku mohon perlindungan. Aku berlindung. Bi, dengan. Ka, engkau. Engkau siapa ni? Allah. Min, dari. Okay. Min, dari. Syarri, apa maksud syar? Kejahatan. Kejahatan. Syar. Nafsi, diriku. Apa maksud aku mohon perlindungan daripada kejahatan diriku? Aku mohon perlindungan denganmu, Ya Allah, dari keburukan diriku sendiri. Kenapa? Sebab kita ada nafsu. Sebab kita manusia ada nafsu. Sebab itulah dengan diri sendiri pun kita mohon perlindungan dengan Allah untuk lindungi kita daripada nafsu jahat. Sebab kita ada nafsu, maka kita ada potensi untuk iri hati. Kita ada potensi untuk sombong. Kita ada potensi untuk kedekut. Kita ada potensi untuk boros. Kita ada potensi untuk dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ada tak potensi semua tu? Riya, ujub, takabur, sum'ah, semua ada. Jadi sebab itulah, apakah doanya? A'udzubika min syarri nafsi. Okay, kejahatan diri sendiri. Okay, rakus, boros, semua itulah. Okay, Allahu Akbar. Subhanallah. Yang kedua, kita minta berlindung dari wa min syarri syaitan wa syirki. Okay? Berlindung dari, kalau yang pertama daripada nafsu diri sendiri, nafsu jahat. Okay, yang kedua daripada kejahatan. Ada syar lagi ni. Ada 2 syar. Tadi syarri nafsi. Sekarang ni syarri yang kedua ialah syarri syaitan. Okay, dari kejahatan. Syar apa syar tadi? Kejahatan syaitan. Okay. Kenapa dari kejahatan syaitan? Sebab syaitan ni, dia punya ambition, dia punya cita-cita dia apa? Nak menyesatkan, nak masukkan anak cucu Adam ke dalam neraka. Sebab tu setelah kita minta perlindungan dari nafsu sendiri, kita minta juga Allah lindung kita dari godaan syaitan. Okay. Wasyirkih. Apa maksud wasyirkih? Dan bala tenteranya. Dan kroni-kroninya. Okay. Syaitan di kalangan jin dan ingat tak surah An-Nas? Minal jinnati wan nas. Siapakah syaitan? Syaitan ada 2. Yang boleh nampak dengan tak boleh nampak.
Dari kalangan jin tak boleh nampak, yang boleh nampak ialah dari kalangan manusia. Manusia yang mengajak pada kejahatan itu ialah syaitan. Kenapa kita panggil dia syaitan? Sebab makna syaitan, syaitana ialah menjauhkan dari Allah. Asalkan dia dalam keluarga kita ke, dalam rumah kita ke, di kalangan kawan-kawan kita, tapi kalau dia mengajak kita untuk menjauhkan diri daripada Allah, itu adalah syaitan. Syaitan yang boleh nampak ni. Allah Akbar. Subhanallah. Apakah godaan syaitan yang paling besar? Iaitu melakukan syirik. Buka kedai jual karipap tak laku. Dia kata apa? Mesti ada orang buat ni. Tu yang orang tak nampak kedai aku ni. Okey? Tiba-tiba dia tinggal apa? Aku dengar bomo tu hebat tu bab-bab untuk orang niaga ni. Dah buat syirik. Okey? Cuba buka surah Fatir. Dalam surah Fatir surah ke-35. Tadi kita puji Allah Fatir kan? Fatir as-samawati wal ard. Okey, surah ke-35. Ayat 5. Muka surat 435. Al-Quran, muka surat 435. Nak Al-Quran ke? Dia Al-Quran. Oh, ada bawa. Alhamdulillah. Okey. Ada bawa tu. Muka surat 435. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Wahai umat manusia, sesungguhnya wa'dallahi haqq. Apa wa'd? Wa'dun. Wa'da. Apa dia? Kita baca dalam Sayyidul Istighfar kan? Ingat tak kita baca Sayyidul Istighfar? Ni. Wa ana ahdika wa wa'dika. Janji. Okay. So dalam ayat ni, surah Fatir ayat 5 ni, wahai sekalian manusia. Bila Allah guna wahai sekalian manusia, maksudnya ayat ni untuk siapa? Untuk semua, tak kira bangsa, tak kira agama. Tak kira kaum apa. Tak kira warna kulit. Okay? Ayat ni untuk sekalian manusia. Tak kira dia agama apa, bangsa apa. Okay? Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah untuk membalas amal kamu adalah benar. Haqq. Benar, semuanya benar, tidak ada yang tidak benar. Okay? So, apa yang benar kat sini janji Allah? Janji Allah apa? Janji Allah akan membalas segala amal kita itu adalah benar. Maka janganlah kamu diperdayakan oleh kemewahan hidup di dunia. Dan janganlah syaitan yang menjadi apa ni? Sebesar-besar penipu itu berpeluang menyebabkan kamu terpedaya dengan kemurahan Allah, lalu kamu lalai dan menderhaka. Okay, kalau kita baca daripada ayat 1, okay, antara 5 surah yang dimulakan dengan Alhamdulillah adalah surah Fatir. Sebab tu kalau kita puji Allah, tadi termasuk ni Fatirus samawati wal ard. Nampak ni? Alhamdulillahi Fatirus samawati wal ard. Okay. Kalau kita tengok daripada ayat 1, Allah menceritakan tentang kekuasaannya yang menciptakan. Allah menciptakan apa lagi? Allah ceritakan rahmatnya. Okay. So syaitan akan buat kita manusia lupa, leka, lalai dengan rahmat Allah. Okay. Sekarang kita tengok ayat 6. Kenapa syaitan tu musuh kita yang jelas nyata? Jelas. Ni bukan ada udang balik mi ke tak? Aduhum mubin. Okay. Syaitan itu adalah musuh kita yang jelas, nyata.
Okay, so lepas ayat 5, Allah kata apa? Jangan kamu terpedaya, tertipu dengan sebesar-besar penipu. Jangan terpedaya dengan kemewahan dunia. Tengok, apa kesannya? Inna syaitana lakum aduwu. Fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan adalah aduwu, musuh bagi kamu. Maka jadikanlah dia musuh yang mesti dijauhi tipu dayanya. Apa kesannya? Innama. Inna sesungguhnya ditambahkan dengan ma, maksudnya apa? Sesungguhnya plus hanyalah. Maknanya itulah dia kerja dia. Okay? Yada'u hisbahu. So itulah cita-cita syaitan. Okay? Yada'u hisbahu. Sebenarnya dia hanyalah mengajak golongannya, kroni-kroninya, pengikut-pengikutnya, liyakunu, supaya min ashabis sa'ir. Tu cita-cita utama syaitan apa dia? Nak mengajak sekalian hamba Allah menjadi penghuni neraka. So bila doa zikir pagi petang jangan sebelum tidur tu, a'udzika min syarri nafsi, min syarri syaitani wa syirki. Kena ingat tu. Ya Allah, janganlah sampai aku jadi pengikut kepada syaitan, jin dan manusia. Okay? Allahu Akbar. Semalam kita dah sebut kan, siapa yang mati tanpa dulu bertaubat, mati dalam keadaan syirik, dekat badan dia pakai tangkal, kat rumah dia gantung azimat, lepas tu dia mati tak sempat taubat. Apa jadi? Apa jadi? Semalam kita dah sebut kan? Okay, ulang kan? Surah keempat ayat 48. Maknanya dia sampai ke tahap meyakini ada kuasa yang boleh melindungi dia selain daripada Allah. Itu kuasa tangkal lah, kuasa apa dan sebagainya. So itu adalah syirik. Kan semalam kita tengok ayat ni kan? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Tadi kita puji Allah, Rabb apa dia? Pencipta, pemilik, pengatur segala sesuatu. Rabb kulli syai'. Okay? Sekarang ni jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah. Dan syaitan, cita-cita utama dia apa? Nak mengajak manusia masuk neraka, iaitu dengan dosa yang paling besar yang tak akan Allah ampun kalau mati dalam keadaan kafir, ialah syirik. Sebab Allah berfirman dalam ayat ni, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dan sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Okay? Na'udzubillah min zalik. So ingat betul-betul tentang betapa besarnya dosa melakukan, dosa besar number 1, lebih besar daripada berzina. Dosa mensyirikkan Allah. Itu memang cita-cita syaitan. Allah Akbar, na'udzubillah min zalik. Dan satu lagi, akibatnya kalau godaan syaitan ni, cuba tengok surah Az-Zumar, surah ke-39. Surah ke-39, surah Az-Zumar. Cuba tengok dekat ayat 65. Ya, Al-Quran, muka surat 465. 465. Al-Quran, muka surat 465. Cuba tengok dekat ayat 60. Nak start daripada ayat 64 lah. Qul afa ghairallahi ta'murun. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu. Apa maksud musyrik? Orang yang mensyirikkan Allah. Okay? Sesudah jelas dalil-dalil keesaan Allah yang demikian, patutkah kamu menyuruhku menyembah atau memuja yang lain daripada Allah, hai orang-orang jahil? Siapa yang perintahkan Nabi Muhammad cakap macam ni? Allah. Allah yang perintahkan. Okay? Tengok ayat 65.
walaqad. Ada taukid ada la, ada qad. Maknanya 2 kali penegasan. Dan sungguh pasti uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi yang terdahulu daripadamu, demi sesungguhnya jika engkau dan pengikut-pengikutmu mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah, tentulah akan gugur amalmu. La yahbatanna. La ni taukid. Pasti. Okey? Maka akan gugur segala amal. Sedekah hari-hari, solat berpuluh tahun, puasa berpuluh tahun, semuanya akan musnah, gugur, jadi debu. Bila apa? Bila menjadi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dan menjadilah wala takunanna minal khasirin. Jadilah orang-orang yang rugi. So sekarang kenapa? Wa min syarri syaitani wa syirki. Kenapa kena minta sungguh-sungguh? Dengan Allah, Allah saja yang boleh tolong kita sebab Allah maha melihat. Kita tak boleh melihat syaitan, tak boleh melihat jin. Jin yang jahat tu. Jin yang tak beriman tu. Jadi sebab tu kita minta perlindungan daripada Allah. Allah ma'alimal ghaib. Sebab syaitan itu ghaib. Nampak tak kenapa disusun Allah ma'alimal ghaibi wa syahadah. Fatirus samawati. Sebab yang boleh lindung kita daripada kejahatan diri kita sendiri, memerlukan Tuhan yang maha kuat. Yang mencipta kita ni. Jadi Fatirus samawati yang boleh lindung kita daripada kejahatan syaitan dan sekutu-sekutunya di kalangan jin dan manusia. Sebab apa janji, apa ikrar syaitan, apa cita-cita syaitan? Nak bawa manusia jadi ahli neraka dengan mensyirikkan Allah. Kalau mensyirikkan Allah memang tak akan keluar. Khalidina fiha abada. Dalam Ashabus Sa'ir. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah baca ni, zikir ni pagi dan petang. Doa yang sebelum apa dia? Yang kita belajar minggu lepas kan? Doa daripada 6 arah tu kan? Ni kita top up lagi. So ajar lagi doa. Allahu Akbar. Tapi macam mana pun, saya suka surah Az-Zumar ni. Okay. Cuba kita tengok daripada antara ayat yang paling menyejukkan hati manusia. Ayat berapa? Ayat 53 kan? Ini kan ayat penyejuk hati. Apa Allah beritahu kat kita kat sini? Okay. Allah perintahkan Nabi Muhammad menyampaikan pada kita hamba-hambanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kita ni semuanya melampau tak? Melampau kan? Lupa Allah, leka. Semalam kita dah belajar kan? Dengan nikmat Allah, dengan nikmat mata contohnya. Dengan mata ni lah buat maksiat. Allah bagi nikmat kaki boleh bergerak. Kaki ni lah melangkah tempat maksiat. So melampau tak kita? Melampau. Kita sangat perlukan Allah, tumpang kat bumi Allah, oksigen semua Allah bagi, sihat Allah bagi. Tetapi kita melampaui batas dengan melakukan dosa dan maksiat. Tetapi Allah kata kat kita apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan. La ni maksudnya apa? Tidak ataupun jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Syaitan akan bisik. Dosa kau tu confirm tak dapat pengampunan Allah. Dosa kau tu besar sangat. Melampau-lampau. Lebih besar daripada gunung Everest. Tetapi ayat ni nak beritahu apa? Jangan putus asa dari rahmat Allah. Okay? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu maha mengampun dosa-dosa besar semuanya. Bayangkan dengan dosa-dosa kita yang telah dicatatkan oleh malaikat berpuluh tahun tu boleh dihapuskan hanya dengan taubatan nasuha. Antara cerita kisah dalam Riyadhus Shalihin yang kita belajar ialah kisah orang yang dah bunuh 99, campur dia bunuh lagi seorang. Okey? Tapi dia nak berhijrah, nak bertaubat. Diterima tak? Diterima. Bunuh 100 orang tu.
Allahu Akbar. Okay, innahu huwal ghafurur rahim. Okay. So kalau kita tengok kat sini nak sampai dekat ayat 64-65 tadi. Allah kata jangan putus asa daripada rahmat aku. Sebab aku ni ghafurur rahim, kata Allah. Lagi Allah kata apa? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Wa anibu, inabah. Ingat kita baca doa iftitah tahajud? Apa dia? Allahumma laka aslamtu wa alayka tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu. Taubat ni. Wa anibu, taubat. Ila rabbikum, kepada Tuhan yang mencipta kalian. Wa aslimu, dan serah diri. Kita serah semua kepada Allah. Urusan hidup mati kita. Min qabl, sebelum kamu didatangi azab. Sebab kalau dah datang azab, sesudah itu kamu tidak akan diberikan pertolongan. So nak beramal di dunia. Okay? Kalau dah mati boleh beramal tak? Tak boleh dah. Wattabi'u, dan turutlah Al-Quran. Allahu Akbar. Allah pesan lagi. Allah pesan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada kita. Pada ayat 55 ni lagi Allah kata apa? Ikutlah Al-Quran. Wattabi'u, ikutlah sebaik-baik panduan hidup. Ahsan, sebaik-baik panduan hidup yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu sebelum kamu didatangi azab secara mengejut sedang kamu tidak menyedarinya. Ingat kisah kaum Ad? Kan, langit dah gelap, dia kata apa? Tu nak hujan. Padahal azab dah nak turun. Okay? Ayat 56, diperintahkan demikian supaya jangan seseorang menyesal dengan berkata, sungguh besar sesal dan kecewaku kerana aku telah mencuaikan kewajipan-kewajipanku terhadap Allah serta aku telah menjadi dari orang yang sungguh memperolok-olokkan agama Allah dan penganut-penganutnya. Nampak tak tadi? Wa min syarri syaitani wa syirki. Kroni-kroni syaitan tadi. Okay. Subhanallah. So Allah ingatkan kita jangan tak beramal. Follow Al-Quran. Baca, faham, amal. Itulah sebaik-baik panduan hidup. Kalau tak ikut apa jadi? Kamu akan menyesal. Ya hasrata. Penyesalanku. Ini kisah masa depan. Allah dah ceritakan dekat kita ni. Supaya bila kita tadabbur Al-Quran, kita tak nak masuk golongan orang yang menyesal ni. So Allah dah ingatkan. Sebab tu Al-Quran ini nama lain bagi Al-Quran ialah Az-Zikra. Peringatan. Allah dah ingat kat kita dah. Dah ingatkan kita. Jangan menyesal. Kita kalau dah nasihat, lepas tu orang tak dengar, kita kata apa? Lepas tu jadi pula tu. Yang dia tak nak tu, yang kita nasihat tu, lepas tu jadi. Kita cakap apa? Itulah kau. Kan dah menyesal. Jadi Allah bukan seperti maksud saya, Allah beritahu kita supaya nanti ni bukan skrip kita. Ni skrip siapa ni? Skrip orang yang menyesal. Skrip ni Allah dah tunjuk. Kita kan pelakon di pentas dunia. Kalau pelakon dapat skrip. Pelakon boleh tak pilih skrip? Boleh? Saya tak nak laku tak jahat. Baik-baik je. Boleh pilih tak? Kalau dia seorang pelakon, okay, dia boleh tak pilih watak yang dia nak bawa? Boleh? Betul tak? Sekarang ni Al-Quran, kita sedar kita ni pelakon di pentas dunia yang sementara ni. Skrip ahli neraka, skrip ahli syurga, ada tak dalam Al-Quran? Dah ada. Sekarang kita nak tak pilih skrip ni? Tak nak. Na'udzubillah min zalik. Jadi ya Allah, janganlah ni yang aku akan ucapkan, aku tak nak masuk golongan ni. Aku tak nak jadi dapat skrip ni. Apa skrip ni kata? Sungguh besar sesal dan kecewaku kerana aku telah mencuaikan kewajipan-kewajipanku terhadap Allah. Serta aku telah menjadi dari orang yang sungguh memperolok-olokkan agama Allah dan penganut. So jangan jadi pengikut syaitan. Dan kroni-kroninya. 57. Atau berkata, kalaulah Allah memberi hidayah petunjuk kepadaku, tentu aku jadi orang bertakwa. Ni cakap siapa ni? Cakap orang yang menyesal lah. Orang menyesal langsung cakap macam ni. Kalaulah. Kalau kita hanya boleh cakap bila benda belum jadi. Kalau benda dah jadi, ni dah jadi belum ni? Dia masuk neraka ni. Ni skrip masa depan
Okay? Allah tunjukkan. So, dia kata apa? Nampak tak dia salahkan? Seperti Allah tak bagi dia hidayah. Kalaulah Allah beri hidayah petunjuk padaku, tentu aku jadi orang bertakwa. Ayat 28. Skrip lagi. Ketika dia benar-benar melihat azab. Kalaulah aku dapat kembali ke dunia, nescaya menjadilah aku dari orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Skrip demi skrip demi skrip. Peringatan demi peringatan demi peringatan Allah bagi. Tak henti-henti. Menyesal yang lebih teruk lagi apa? Ni menyesal tahap teruk dah ni. Apa dia? Maknanya dah mati ni kan? Kalaulah aku dapat kembali ke dunia. Maknanya sekarang dia dekat mana tu? Menjadilah aku dari orang yang mengerjakan. Dia cakap. Tapi dekat surah Al-Mu'minun, Allah tahu kan? Kalau dia hidup balik pun, dia betul ke amal soleh? Okay. Minal muhsinin. Okay. Kata-kata tersebut ditolak oleh Allah dengan firman-Nya. Allah tolak kata-kata mereka ini. Bahkan telah pun datang kepadamu ayat-ayat petunjukku melalui rasulku. Maka engkau telah mendustakannya serta engkau berlaku sombong angkuh mengenainya dan engkau telah menjadikan dirimu dari orang-orang yang kufur engkar. Minal kafirin. Perintah tutup aurat, perintah keluar zakat, perintah solat, perintah puasa, semua perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Jangan dekati zina. Jangan makan benda haram. Semua Allah dah beritahu. Okay? Tetapi kita pelekehkan. Sempat gini, nanti pencin. Nantilah kalau I memang dalam saving ada 5 bilion, okay. Nanti I keluar zakat. Sekarang ni belum cukup. 5 bilion. Boleh macam tu? Dia memperlekehkan hukum Allah. Okay? Ayat 60 dan pada hari kiamat. Wa yawmal qiyamah. Bila Allah kata cara azab, yang ayat 58 tadi ni, apabila dia melihat azab. Sebab tu, orang beriman ialah meyakini sesuatu yang boleh, yang belum dilihat oleh mata. Selalunya orang yang menyesal ni, kenapa dia menyesal sangat-sangat? Sebab dah nampak azab tu. Baru dia nak beriman. Aci ke tak aci? Tak aci tu. Kan? Sebab tu siapakah al-mu'minun? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Engkau dah tengok neraka, kau dah rasa panas dia, kau dah dengar bunyi menggelak, dah dengar bunyi menjerit, baru nak beriman, dah beriman. Fir'aun macam tu tak? Sebenarnya kita dilahirkan semua nak beriman. Cuma bezanya ada nak beriman kat dunia, tapi dia nak beriman lepas mati. Fir'aun pun nak beriman, tapi masa tu dah nyawa sampai sini. Sekarang kita buat pilihan. Kita nak beriman masa kita hidup, tengah sihat kat dunia ni ke? Nak beriman lepas mati. Masa tu boleh? Masa ni Allah kata apa? Sebab dah tengok, dah nampak, dah azab, dah dengar dah. Nauzubillah misalnya. Bagi orang kafir yang tidak bertaubat. Kita lagi tu belajar daripada azab kubur kan. Kubur tu tempat apa? Bagi orang kafir. Kubur tu apa? Kawah neraka. Dan bagi orang yang bertakwa, kubur dia, alam barzah dia, seperti raudhah, seperti taman syurga. Nak yang mana? So hari ni kita belajar. Yang kita belajar ni ilmu yaqin. Kita tak nampak. Belum nampak daripada mata. Esok akhirat, ainul yaqin. Betul masuk syurga, hakul yaqin. So orang yang beriman ialah dia daripada ilmu. Sebab kita kena bentuk ilmu. Sebab daripada ilmu lah kita akan dapat. Daripada tahu jadi percaya. Belajar. Yakin. Makin bertambah yakin. Walaupun belum ainul yaqin. So jangan jadi macam orang ni. Dah nampak azab baru nak beriman. Okay? Allahu Akbar. Dan pada hari kiamat kau akan melihat orang-orang berdusta terhadap Allah yang menyatakan kesedihan itu, yang menyesal tadi tu, muka mereka hitam legam, bukankah telah diketahui bahawa dalam neraka jahanam disediakan tempat tinggal bagi orang yang sombong takbur? Kita kat dunia buat satu salah, satu dosa, satu titik hitam kat hati, bukan kat muka. Kalaulah umur dah 50 tahun, dengan dosa yang kita dah buat begitu banyak tu, mungkin kita lebih hitam daripada, sekarang kita sebut kan, lebih hitam daripada negro. Betul?
Kita kalau pergi umrah ke pergi haji, kita jumpa macam-macam kulit kan. Macam-macam warna, macam-macam warna mata. Macam. Saya pernah terjumpa, sampai saya terkejut. Gelap betul orang ni. Subhanallah. Allah memang tunjuk kita. Saya pernah, masa umrah tu, saya jumpa orang tu, mata dia hijau yang sangat. Tak tahu saya nak cakap. Subhanallah. Cantik betul mata dia. Kalau kita pergi umrah, kalau pergi haji, saya belum haji. Kalau pergi umrah, macam-macam orang kita jumpa kan. Allah Akbar. Okay. Subhanallah, hitam lekam. Tapi Allah As-Sittir telah tutup dosa kita, aib kita. Dan sebaliknya, ayat 61, dan sebaliknya Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa. So, daripada bulan puasa, tujuan kita berpuasa ialah Allah kata apa? La'allakum tattaqun. So, berita gembira bagi orang bertakwa. Okay? Siapakah orang yang bertakwa? Nampak tak dekat tafsiran ni? Yang menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan maksiat. Dia punya ketaatan dia kepada Allah, sami'na wa ta'na, itu menjadi wiqayah, menjadi pendinding. Okey, dia tak buat syirik, dia tak buat maksiat, dengan mereka mendapat kemenangan besar, itu keredaan Allah. Mereka tidak akan disentuh sesuatu yang buruk dan tidak akan berduka cita. Walahu yahzanun. Okey, bima fazatihim, faizun, faiz, keberuntungan, kemenangan. Okey. Itu ucapan hari raya minal aidin wal faizin. Tapi orang Melayu, maaf zahir dan jauh maknanya tu. Okey. Ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dan dialah yang mentadbirkan serta menguasai segala-galanya. Dia sajalah yang menguasai urusan dan perbendaharaan langit dan bumi. Orang-orang yang percayakan demikian beruntunglah. Dan orang yang kufur ingkar akan keterangan Allah yang jelas nanti itu, mereka itulah orang yang paling rugi. Okay? Itu yang tadi kita kata apa? Kita tengok dekat ayat 64 tadi. So katakanlah wahai Muhammad kepada orang musyrik itu, sesudah jelas dalil-dalil keesaan Allah demikian itu, patutkah kamu menyuruhku menyembah atau memuji lain daripada Allah, hai orang yang jahil? Okay? Orang kafir musyrik di Mekah pergi jumpa Nabi Muhammad, suruh Nabi Muhammad sembah juga berhala selang seli. So Allah perintahkan Nabi Muhammad, katakan, patutkah kamu menyuruhku menyembah atau memuji yang lain daripada Allah, hai orang-orang jahil? Kan? So kalau orang yang tak kenal Allah tu ialah orang-orang yang jahil. Okay? Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi terdahulu padamu, demi sesungguhnya jika engkau dan kamu mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah, tentu akan gugur amalmu. So jangan sampai semua amalan kita rugi, jadi debu. Jangan sekali-kali melakukan kesyirikan. Maka berdoalah sungguh-sungguh pagi dan petang, wa min syarri syaitani wa syirkih. Sebab syaitan akan mengajak manusia untuk melakukan kesyirikan. Itu cita-cita syaitan. Allahu Akbar. Subhanallah. Seterusnya doa perlindungan apa lagi? Satu, daripada kejahatan diri sendiri, betul? Kedua, kejahatan syaitan dan kroni-kroninya. Yang ketiga, wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejahatan, keburukan, kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Jadi, bila kita dah, na'udzubillah min zalik, bila seseorang itu jahat pada diri sendiri, okey? Bila dia dah jahat pada diri sendiri, dia buat maksiat, okey? Dia sebenarnya, kalau seseorang itu buat maksiat, buat zalim, maksud dalam doa ni, membuat kejahatan pada diri sendiri tu ialah bermaksud berbuat maksiat, buat dosa. Maknanya dia telah menzalimi diri sendiri. Dia yang menyebabkan, dengan atas dosa maksiat dia tu, dia telah menyebabkan diri dia terkena azab api neraka. So dialah yang telah menzalimi diri sendiri. Okay? So kita pernah buat maksiat? Pernah menzalimi diri sendiri? Banyak.
Jadinya kita minta tolong dengan Allah, berlindung dengan Allah dari berbuat maksiat, berbuat keburukan pada diri sendiri. Dekat dunia apa jadi kalau menzalimi diri sendiri? Dekat dunia lagi, hidup tak tenang, gelisah, risau, sedih, keluarga tak bahagia. Itu ancaman dekat dunia lagi. Kalau kat akhirat, azab. Okay? So kalau buat kezaliman pada diri sendiri, sebenarnya apa? Memang dah dapat dah ancaman dunia dan akhirat. Okay? Dan kita juga ada potensi untuk menzalimi orang lain. So kita tak nak kita jadi punca ataupun buat kezaliman pada orang lain. Sama ada dengan lisan, dengan percakapan ataupun zalim dari segi perbuatan. Pukul ke, kan? Perbuatan kasar ke, buang sampah kat rumah jiran ke. Itu perbuatan. Itu dah menzalimi jiran. Jadi maksudnya wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajra ila muslim, maknanya aku berlindung kepadamu daripada berbuat jelek terhadap diriku, maknanya kita nak minta daripada Allah melindungi kita daripada buat maksiat dan menzalimi orang lain. Ataupun kita pula jadi idola. Na'udzubillah min zalik. Seseorang tu kita belajar dari Riyadhus Shalihin kan? Dia pula jadi punca orang lain buat maksiat. Na'udzubillah min zalik. So penting tak baca doa ni? Penting sangat-sangat. Okay. Allahu Akbar. Jadinya zikir pagi petang ni, siapa yang belum terbiasakan lagi, belum rutinkan lagi, paksalah diri. Sebab memang betul kita ni manusia, kita ada nafsu. Jadi nafsu ni tak ada cara lain kecuali paksa. Pemaksaan dulu, boleh? Kita pun macam tu lah, kalau tak ada bunga puasa, parking suka-suki lagi. Betul? Okay, jadi nombor satu apa? Kalau ada orang tanya, macam mana nak istiqamah ni? Nombor satu, sebab kita ni ada nafsu. Nafsu pula suka ikut arahan Allah ke suka langgar? Suka langgar, betul tak? Macam kuda liar, sebab tu kita kena puasa juga. Nafsu kita ni perlu ditundukkan. Okay? Iaitu perlu dilawan. Lawan tu macam masa, apa maksud paksa tu? Ialah kita melawan nafsu yang tak nak baca zikir petang. So nombor satu, laluilah proses pemaksaan. InsyaAllah, bila dengan ikhlas hati, semuanya kerana Allah, paksa diri lama-lama daripada level paksa, dia akan pergi level biasa. Biasa dah. Dah terbiasa. Kalau tak baca pula rasa lain. Daripada level biasa, kita akan naik kepada level nikmat. Jadi pemaksaan, lagi pembiasaan, barulah menikmati. Nak sampai ke tahap menikmati tu, paksa dulu. Lepas tu jadi dah terbiasa. Okay. Bila dah terbiasa, nafsu dah terdidik, maka kita akan menikmati betapa manisnya fadilah zikir pagi petang. Kita dah boleh merasainya. So kita nak masuk doa selepas ni. Kenapa saya cakap ni? Sebab bila orang yang betul-betul dengan ilmu, dia percaya, bukan sekadar percaya, dia sampai level yakin, maka doa itu akan mendatangkan kesan pada dia. Okay? Memberi betul-betul efek pada dia. Allahu Akbar. Okay. Kita masuk doa yang seterusnya. Saya yakin semua dah hafal ni kan? Membaca doa, memohon perlindungan daripada bahaya. Okay? Doa ni manfaat dan efek yang sangat luar biasa. Dengan syarat yakin seyakin-yakinnya dengan kekuasaan Allah dan semua yang berlaku semuanya atas kehendak Allah. Okay? Subhanallah. Dahsyat tau efek doa ni. Rugi siapa tak baca dan tak amal. Rugi. Okay? Dahsyat sangat. Efek doa ni ialah kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dibaca 3 kali, pagi dan petang. Yang bermaksud dengan nama Allah. Bismillah. Kat sini ada Asma'ul Husna, lafzul jalalah dengan nama Allah. Yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Bayangkan, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. So kita bertawassul, kita bertawakal dengan nama Allah. Yang bila disebut nama Allah ini, maka tidak ada sebarang mudarat di bumi dan di langit yang boleh datangkan bahaya pada kita. Dan kita puji Allah, wa huwas sami'ul alim, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Subhanallah. Faedahnya, barang siapa yang mengucapkan zikir doa ini sebanyak 3 kali di pagi hari dan 3 kali di petang hari, maka tidak akan ada bahaya yang tiba-tiba memudaratkannya. So tak ada bala yang akan datang secara tiba-tiba, mengejut, kecuali dah memang dalam takdir Allah, dah tertulis dalam takdir kita. Okay, subhanallah. Yakin tak Allah sebagai pelindung kita? Kan? Okay, subhanallah. Jadinya doa ni kena amalkan dengan penuh keyakinan, tak ada keraguan, tak ada ragu-ragu, dengan penuh keyakinan sepenuhnya hanya Allah SWT sebagai pelindung diri kita dan tidak akan datang apa-apa mudarat pun kecuali yang telah ditakdirkan, yang telah ditetapkan oleh Allah. Ingat kita baca Al-Mulk tadi malam? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atas segala sesuatu Allah amat berkuasa, kecuali yang telah Allah takdirkan. Okay? Tidak akan berlaku sebarang mudarat, mara bahaya, mengejut dan tiba-tiba. Tak ada. Okay, subhanallah. Okay. Hadis ni, kalau kita tengok kat sini, ada satu lagi riwayat daripada Sayyidina Uthman. Dan diriwayatkan oleh anak Sayyidina Uthman bin Affan. Okay? Riwayat dia macam ni. Nama anak Nabi Uthman ni, minta maaf, astagfirullah. Anak Sayyidina Uthman. Okay? Namanya Aban. Dari Aban bin Uthman, dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Maknanya, Sayyidina Uthman mendengar direct daripada Nabi. So, anak dia pula meriwayatkan. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengucapkan doa ni, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was sami'ul alim. Okey, fadilatnya lah sebanyak 3 kali, maka tidak akan terkena musibah mendadak. Maksudnya musibah yang mendadak sampai pagi. Dan siapa yang mengucapkan pada waktu pagi, itu kalau dia baca waktu petang, sampai pagi tak ada. Kalau dia baca pagi, maka tak terkena musibah mendadak sampai petang hari. Okay? Jadinya, Abang ni, satu hari dia terkena penyakit lumpuh. Macam stroke lah. Tiba-tiba dia lumpuh. So, datang seorang tu dia kata, takkanlah doa ni tak berkesan. Takkanlah Sayyidina Uthman, takkanlah. Sayyidina Uthman direct dengan Rasulullah. Sebab doa ni kata apa? Tak terkena musibah secara tiba-tiba. Abang ni sendiri tau, anak Sayyidina Uthman ni tiba-tiba macam kena lumpuh. So dia pelik. Jadi dia tanya macam mana dia boleh kena lumpuh tiba-tiba ni. Takkan dia tak baca doa ni? So Abang pun mengatakan hari itu dia terlalu, dia muhasabah, dia renung balik. Memang hari itu dia terlalu marah sehingga lupa nak baca doa. Lepas tu kita hari ni janganlah marah-marah. Nanti sampai terlupa nak baca. Rutin doa tu pun kita boleh terlupa. Jadinya, dan satu lagi Imam Al-Qurtubi, okay, ketika Imam Al-Qurtubi dia mengatakan rahimahullah, Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan
Semenjak dia tahu doa ni, dia tak pernah tinggalkan. Tak pernah tinggalkan. Sehingga sampai satu hari, dia tersedar. Maksudnya dia kata, Imam Al-Qutubi nak menasihatkan kita, jangan tinggalkan doa ni. Sebab kita memang akan dapat efek dia. Dengan kalau kita betul-betul yakin, kita akan dapat efek dia, kita akan dilindungi daripada sebarang bahaya, daripada sebarang musibah. So dia kata, sampai dia sendiri pun merasainya. Satu hari, satu malam, okay, Imam Al-Qutubi terkena sengat kalajengking. Okay, dia terkena sengat kalajengking malam tu. Maka dia merenung muhasabah diri dia. Apa yang dia dah buat? Baru dia teringat hari tu dia tak baca, petang tu dia tak baca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Sehingga itu memang Imam Qutubi tak pernah lupa sebab dia tahu fadilat ni, tapi sampai kita punya keyakinan pada doa ni, okey, dengan kekuasaan Allah, sampai kalau berlaku apa-apa, cuba kita renung balik. Mungkin kita terus boleh detect, iaitu kita tak baca doa ni. Itulah amalan orang dulu-dulu, sampai boleh detect jika berlaku apa-apa kat diri dia, kan? Allahu Akbar. Okay. Subhanallah. Allahu Akbar. Dengan penuh keyakinan, So maknanya apa ni? Imam Qutubi ni menasihatkan kita ni, maksudnya apa? Kalau berlaku apa-apa kecelakaan musibah, nombor satu bukan cari salah orang. Ni siapalah pula buat aku ni. Cepat dia fikir cari kambing hitam, kan? Untuk disalahkan. Dia tak salahkan diri dia dulu. Dia nak cari siapa untuk dia. Nak cari kambing bila? Nanti cari korban. Okay. Nanti saya wawarkan terus lah. Kalau ada sesiapa yang memang free dan lapang nak menolong kami tim Darul Zahra pada hari korban nanti, sebab tahun ni insya-Allah alhamdulillah 4 ekor lembu. Okey, jika ada yang nak menawarkan diri sukarelawan, okey, nanti boleh contact admin Sebab tahun ni 4 ekor. Okey. Bertambah-tambah ni kalau ada siapa nak offer diri. Okey. Subhanallah, Allahu Akbar. Penuh dah kan korban? Dah penuh dah 4 ekor. Itulah kemampuan kami, insya-Allah, mudah-mudahan. Cuma nanti dalam bab nak menguruskan, nanti kalau siapa yang berhajat nak jadi sukarelawan boleh kontak kami. Okey. Okey. Subhanallah. Tapi kalau nak jadi juga sesuatu tu, maknanya apa dia? Semuanya atas izin Allah dan kehendak. Okey. Okey, kita tengok kat sini. Bismillahilladzi. Aku mohon perlindungan kepada Allah. Ingat tak kita belajar bab dalam tadabbur Fatihah? Bab juga bermaksud ni. Masa kita tadabbur huruf ba, okay, siapa nak mendaftar eksplorasi seminar Al-Fatihah, masih ada kekosongan, boleh kontak dengan admin. Ni kelas yang lepas kita tadabbur basmalah. Okay, ba ada 14 makna, hebatnya bahasa Arab Al-Quran. Ba saja ada berapa makna? Kita orang sekarang je lah. B, short form for Habi. Okay, tapi ba dalam bahasa Arab ada 14 makna. Antaranya ialah al-isti'anah, iaitu bab minta pertolongan. So dikaitkan dengan doa ni, okey. Bismillahilladzi, ini bab al-isti'anah dengan pertolongan dan dengan rahmat Allah. Okey. So kita memuji Allah juga. Okey. Kalau Allah berkenan, kita benar-benar dengan Allah, maka tidak akan ada apa? Sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya kepada kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, tak kira lah kalau dekat bumi mungkin ular ke, kalajengking ke, pencuri ke, pegompak ke, dekat bumi ni. Mara bahaya dekat bumi ni. Okey, kalau dekat langit, tak kira lah. Semua sekali tidak akan mendatangkan mudarat kepada kita. Okey. Termasuk godaan syaitan, termasuk godaan syaitan. Di langit, di bumi dan di langit. Allahu Akbar.
wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dan kita tutup dengan pujian kepada Allah dan dialah as-sami'. Apa maksud as-sami'? Dialah yang maha mendengar. Bila kita sebut, kita nak pemakbulan doa pun, kita tutup doa kita, Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Sebab bila berdoa pun kita berucap, kita sebut. Jadi wahwas sami', okey, kita tahu tak ada orang mengata kita ke, ada orang nak dengki kat kita ke, kita dengar tak? Kita tak dengar. Pendengaran kita kan terbatas. Jadi kita bergantung kepada Allah As-Sami', iaitu Allah yang tahu, yang mendengar, yang maha mendengar seluruh ucapan makhluknya. Okey. Semua ucapan makhluknya Allah dengar tak? Dengar. Jadi kita kalau risau, nanti apa orang kata, nanti apa orang kata. Kita kan risau apa orang kata kan? Nanti apa orang kata. Ingat, kita ada Allah As-Sami'. Kita tak perlu risau dengan apa orang kata. Wa huwas samiul alim. Kalau al-alim tu maksudnya Allah yang maha mengetahui. So kalau as-sami' ni terkait dengan segala bentuk ucapan. Kalau al-alim terkait segala bentuk perbuatan. So orang nak sihir ke, orang nak dengki ke, Allah tahu tak? Siapa yang nak dengki kita tu, Allah tahu tak? Allah tahu. So tidak akan datang mudarat di langit, di bumi dan di langit. Dengan nama Allah kan kita berlindung. Okey. Dan wahwas sami', dia maha mendengar. Allah dengar tak permintaan kita ni? Allah dengar tak doa kita ni? Bila Allah dengar, Allah pasti memakbulkan. Itulah sifat Allah As-Sami'. Boleh buka nanti buku teks Asmaul Husna kita. Okey. Nama Allah As-Sami' juga bermaksud yang memakbulkan doa. Sebab kita kadang-kadang dengar orang tu susah, belum tentu kita pergi tolong. Tapi Allah As-Sami', dia mendengar dan sekaligus memakbulkan. Sebab tu kita lepas i'tidal tu kan, Sami'allahu liman hamidah. Allah dengar tak siapa puji dia? Allah dengar. Jangan sami' itu ain. Ramai orang kadang-kadang dia tak sedar, dia tak makhraj ain tu tak keluar. Sami'allah, sami'a. Jangan sami'a, jangan samika. Okey, sami'a. Okey, sami'allahu liman. Kadang orang salah sebut Dia nak cepat tu lah. Kadang-kadang sami' Allah. Kena dengar betul-betul Dengar betul-betul. Sami'a. Ain. Wa huwas sami'ul alim. Okey, dia yang maha mendengar dan lagi memakbulkan doa, dan segala ucapan-ucapan yang buruk pun Allah tahu, Allah dengar dan Allah lindung kita. Okey, supaya kita tak terikut, supaya kita tak terkesan. Okey, Allah Al-Alim, Allah yang maha mengetahui segala perbuatan hamba-hambanya. Okey, jadi kita bergantung, kita bertawassul kepada Allah, bismillah, dengan nama Allah. Okey, yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya, dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jadi segala mara bahaya, kalau dalam bentuk ucapan, Allah dengar tak? Allah tahu, Allah dengar. Okey, dan Allah tahu setiap perbuatan jahat. Allahu Akbar. Subhanallah, betapa doa ini, kalau menurut Abang tadi, boleh melindungi kita daripada apa-apa bala, musibah, bahaya secara mengejut atau secara tiba-tiba. Kita hari ni kalau bila kita sebut bismillahirrahmanirrahim, yang turun asmi syai'un fil ardi wa lam sama, maknanya segala mara bahaya ni boleh datang dari berbagai arah. Dari langit, dari bawah, dari bumi, dari atas. Okay, kita belajar 6 arah tu. Okey, dan kita tak tahu, boleh datang tiba-tiba. Kita tak nampak. Okey, so bacalah doa dan zikir yang diajar dalam zikir pagi petang. Semoga Allah pelihara kita. Yang penting bermohon kepada Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan, tinggi tawakal kita kepada Allah, serahkan semua urusan kita kepada Allah. Bertawakal kepada Allah sepenuhnya, insya-Allah Allah pelihara kita. Okey, jadi semoga dengan zikir pagi petang ini, dengan keikhlasan kita, kita harap sangat semoga mendatangkan manfaat kepada kita. Ingat, kita ni lemah. Bila kita lemah, kita kena banyak bergantung, bersandar, iaitu antaranya melalui ibadah doa. Doa ni ibadah lah. Doaul ibadah. Doa ni dikira ibadah. Okey, amalkan, yakin dengan sepenuh hati Allah sebagai
pelindung diri kita. Kalau datang apa-apa mudarat pun maknanya apa? Itu sudah ditentukan oleh Allah. Itu dah jadi ketentuannya. Pasti ada hikmahnya. Hmm? Oh ni, campur ni. Ni apps. Okey, kalau kan baca berapa kali? 3 kali. Betul? Bila saya baca sekali, saya tekan. Hikmah 1. Saya baca lagi sekali, 2. Saya baca sekali lagi, 3. Saya baca sekali lagi, Z. Anda sudah melebihi. Gitu. Dia gegar tau. Bila dia gegar, kita pun terkejut. Balik semula. Kosong. Okey. Ni semua kemudahan-kemudahan lah. Bukan saya, ni apps. Benda ni akak boleh install kat handphone. Boleh install. Lepas tu, saya punya ni tak updated tau. Kalau yang dah update, dia ada boleh play. Maksudnya, siapa yang tak hafal, boleh dengar. Contoh macam ni. Saya punya tak updated. Kalau kita tekan je zikir pagi, nanti dia tanya, nak baca ke nak dengar? Kalau kita pilih nak dengar, dia siap mengaji, dia siap bacakan. Kita ikutlah. Kadang-kadang kan kita ni nak cepat kan, nak buat sarapan anak-anak sekolah. So sambil kita play tu, kita ikut. Kita baca. Memanglah zikir yang terbaik tu fokus, duduk menghadap kiblat, dalam bersih. Tapi kalau pagi tu kita sibuk kan, boleh tekan play. Ni yang bagusnya apps ni. Dan apps ni ialah memang zikir pagi petang sesuai sunnah. Okay, please download. Lepas tu kalau kami buat home party, tadabbur at home, kita akan tunjukkan apps-apps, memperkenalkanlah, mensuggest, mencadangkan apps yang kena download supaya memudahkan kita. Benda dah ada teknologi ujung jari, rugilah tak guna. Satu lagi dia ada zikir ba'da solat. Ini zikir lepas solat yang sahih sesuai sunnah. Tengok zikir lepas solat. Astaghfirullah. Tak payah panjang pun. Berapa kali? 3. Lebih 3 kali, Zen. Dia akan kata, anda sudah melebihi. Okey? Subhanallah. Ni semua yang memang sesuai sunnah yang sahih. So, please download apps ni, zikir. Lepas tu dia ada doa-doa juga, doa-doa harian. Doa ketika tubuh sakit. So, sangat-sangat bermanfaat lah apps ni. Okay? So, anak-anak download, pergi minta handphone dia. Bawa sini handphone. Download ni. Arahkan anak cucu kita, asyik install game je kan. Install zikir pagi petang, Quran by word, celik tafsir, hadis, ensiklopedia hadis. Itu memang tak, perisai Muslim dah update dah updated, please update. Okay, boleh? Alhamdulillah. So, setakat ini dulu. Kita akan sambung lagi minggu hadapan. Kita akan masuk minggu depan. Raditu billahi rabba. Dengan ya hayyu ya qayyum. Okay, sikit lagi. Habis dah. Okey, alhamdulillah. Esok Rabu, Khamis. Khamis Jabatan Agama Islam, Pejabat Agama Islam Daerah Jempol. Okey, kat mana bagi poster tu? Send. Okey, dijemput beramai-ramai. Jamuan Hari Raya sebenarnya dekat masjid MTN, Masjid Tunku Makris. Okay, alhamdulillah kami diberi keizinan untuk mempromosikanlah Darussalam sebab Darussalam ni ramai yang tak tahu lagi kewujudannya dan keberadaannya. Okay, alhamdulillah. Sebenarnya bila kami nak onkan infak pay, okay, so kami memerlukan surat menyatakan bahawa pejabat agama daerah alert dengan kewujudan Darussalam. So pergi jumpa dengan Tok Qadi, okay, sebagai pegawai pejabat agama Islam daerah Jempol. Alhamdulillah sebelum jadi Tok Qadi, Tuan Ustaz Nur Hisham pernah datang Darussalam yang lama. So dia kenal kami, alhamdulillah. Jadi dia kata tak apa, nanti dekat masjid hari Khamis 9 bulan awak datanglah. Buatlah flyers ke apa ke, dia kata sebab dia menyokong penuh kelas tadabbur Al-Quran anjuran Darussalam.
So jemputlah datang Khamis nanti, okay, untuk sama memeriahkan lagi. Memang jam hari raya pun, memang jam hari, ada kami golek dan sebagainya. Dia tengok kami golek tu laju sikit kan. Bukan nak makan no, dia laju sikit. Okey. Subhanallah, jemput ya. InsyaAllah. Okey. Aku liqauli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi